kita bercakap tentang syurga, ya, tentang syurga. Siapa yang paling nak kita masuk syurga? Itu soalan Ustazah. Siapa yang paling nak kita masuk syurga? Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan syurga tersebut, yang menciptakan kita. Bahkan bagi Ustazah, tuan-puan sekalian, ya, Allah lebih nak kita masuk syurga daripada diri kita sendiri. Kita cakap nak masuk syurga tapi kadang-kadang tak serius pun. Kita cakap nak masuk syurga, tuan-puan, tapi kadang-kadang nampak pun kesungguhan tu. Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar nak kita masuk syurga. Pertama, mari kita lihat petikan daripada surah Al-Baqarah ayat 221. Siapa yang hafal angkat tangan, Ustazah nak bagi hadiah. Kambing golek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yad'u ilal jannah. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biizni. Sadaqallahul azim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyeru kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyeru mereka, menyeru kalian, mengajak, melambai, memanggil. Apalagi nak guna perkataan terjemah pada yada'u. Ajak ke mana, tuan-puan sekalian? Ajak ke mana? Ke syurga. Mari masuk syurga. Bahkan pada ayat yang lain dalam surah Ali Imran, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah, berlumbalah, berlarilah, cepat-cepatlah. Apa lagi nak guna? Cakap orang putih apa? Terjemah wasari'u? Faster. Ya, cakap orang putih ni apa nak terjemah wasari'u? Hurry up. Wah, Masya Allah. Hebat orang As-Sabirin ni. Tadi tu cakap Arab, cakap orang putih. Kau bagi belaka dah. Kalau cakap Jawa, ada tak Jawa Selangor kat sini? Cakap Jawa suka cepat-cepat apa? Pantas. Indonesia tu. Ya. Kalau orang Kelantan kat dia kata gapo suruh cepat ni? Bangak weh, bangak. Betul tak? Sebab teringat mak motor Ustazah, ya. Kalau pagi-pagi raya nak ajak pergi rumah saudara mara, itulah yang Ustazah akan dengar kat luar. Bangak weh, bangak. Ya, maksudnya suruh apa? Cepat. Kalau orang Negeri Sembilan, ada tak orang Negeri kat sini? Angkat tangan orang Negeri. Doreh. Deras, daripada perkataan deras. Doreh. Copet. Nak suruh apa, tuan-puan? Ini yang kita faham daripada terjemahan ayat tadi. Dalam bab nak suruh kalian masuk syurga, Allah suruh segera. Cepat. Berlumba. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Cepatlah. Segeralah. Dorehlah. Tadi tu hurry up, ya, tanya atau tidak tu. Okey, ya. Cepatlah kepada keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan syurga Allah yang seluas langit dan bumi. Termasuk pada ayat yang Ustazah bacakan tadi, tuan-puan sekalian. Mungkin kena jauhkan ni sikit kan? Ada banyak mic depan sana. Dia berbunyi kan? Jauh. Banyak tali kat depan. Boleh.
Jadi Allah Subhanahu Wa Taala suruh bersegera. Tadi surah Al-Baqarah ayat 221. Sekarang kita lihat surah Yunus ayat 25. Ustazah nak tuan-puan yakin dulu tuan-puan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala membentangkan kepada kita permaidani ke jannah, ke syurga. Allah nak mudahkan, bukan nak susahkan tuan-puan. Allah memanggil, Allah menyeru. Dalam surah Yunus ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah menyeru kalian ila daris salam. Darussalam ni mana? Apa maksud Darussalam? Bukan pusat perubatan Darussalam Darussalam adalah syurga. Allah menyeru kalian kepada syurga dan menunjukkan kalian kepada jalan yang lurus. Wa yahdi man yasha', dan Allah menunjukkan kepada siapa yang Allah kehendaki ke jalan yang lurus. Sampailah syurga. Jadi pertama tuan-puan sekalian, muslimin muslimat, yakin tak bahawa Allah membentangkan kepada kita jalan yang mudah ke syurga? Ya. Allah memberi peluang yang sangat luas kepada kita untuk masuk syurga. Yakin tak? Yakin. Nak masuk syurga tak? Ya Allah ya Tuhan, tuan-puan, syurga ni, inna rihal jannah la yujad min masirati mi'ati am. Syurga ni, nak gambarkan macam mana hebatnya tu tuan-puan sekalian, antara lain, kita ambil bau dia dulu. Bau dia. Haruman di syurga tu tak tahu macam mana dalam tu. Tapi bau syurga ni boleh dihidu sejauh 100 tahun perjalanan. Masya Allah. Tuan-puan, terbau lagi tak rumah puan-puan? Ada bau? Tak ada bau. Lagi problem, masuk dalam rumah pun tak tahu bau apa. Ya, tak sedap bau dia. Ini keharuman dalam syurga tuan-puan. 100 tahun perjalanan boleh hidup. Masya Allah. Tak terbayang kita macam mana wanginya dalam tu. Wanginya dalam tu tuan-puan. Ini gambaran kemewahan, kesedapan, kelazatan. Tuan-puan pernah pergi rumah orang kaya? Takut je masing-masing nak angguk. Kaya semua kan? Ya? Pernah tak pergi rumah orang kaya tuan-puan? Rumah orang kaya ni wangi. Betul tak? Apa benda dia letak dia bau, ada bau-bau dia tu. Dia pasang bukhur kan ya? Dia pasang macam-macam jenis lah, jenama lah minyak wangi. Tapi wangi. Kadang-kadang sampai kita teringat, kita ingat kalau rumah dia, otak kita kata rumah dia wangi. Sebab itu adalah kita punya pertama kali masuk kan, first impression kita bila masuk tu, wangi rumah dia. Tapi masuk bau-bau, kat luar bau tak? Tak bau. Tapi syurga tuan-puan sekalian, dia punya rih, dia punya haruman dia masirah mi'ata'am. 100 tahun perjalanan. InsyaAllah. Kemana 100 tahun perjalanan? Kalau nak pergi Amerika, berapa tahun perjalanan? Masya Allah, tak boleh gambar tuan-puan. Hebatnya syurga Allah SWT. Kita ambil pula pintu syurga. Walaupun yang kita bayang-bayang ni bukan syurga lagi. Selagi boleh terbayang, itu bukan syurga. Tapi kita nak cuba-cuba pada kadar otak kita, akal kita, maka andai kata kita bercakap tentang pintu syurga, ada hadis yang mengatakan, kiri kanan, maknanya tepi pintu tu tuan-puan sekalian, menyamai perjalanan 40 tahun perjalanan. Saya tengok pintu surau ni agak-agak kalau berjalan berapa bulan? 3 langkah je. Seminit pun tak sampai.
Jadi kalau pintu dia pun dah berpuluh-puluh tahun perjalanan, tak tahulah dalam dia macam mana, tuan-puan sekalian. Allah memang nak memberikan kemuncak nikmat kepada kita manusia masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu selera kita kepada syurga ni kena kuat. Itu kekuatan kita. Itu ketahanan kita dalam hidup. Ini kan keluarga Yasir, ya, diazab, diseksa, sampai sahabat-sahabat yang tengok pun Allahu Akbar meratap macam mana nak tolong keluarga Yasir yang sedang diseksa dengan sungguh kejam dan zalim oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan bila dikhabarkan kepada Nabi SAW, Nabi kata apa? Sabran ali Yasir, sabran ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah. Tetaplah kamu dalam keadaan sabar, wahai keluarga Yasir, kerana sesungguhnya janji Allah untuk kamu adalah syurga. Syurga tu jadi motivasi sangat kuat dalam hidup kita. Syurga tu jadi, Masya Allah ya tuan-puan, kekuatan, dalaman dalam diri kita. Sebab tu tuan-puan, Ustazah pernah ada orang tanya Ustazah, dia kata, Ustazah bagilah doa, ya, bagi doa yang dia boleh amal. Ustazah pun tulislah satu doa tu tuan-puan, ya. Dan pada nak cepat-cepat tu kan, kita nak balik dah, orang minta suruh tulis doa, kita tulislah doa tu. Dan Alhamdulillah lah, ya. Ustazah bukan nak komplain apa, tapi sahabat yang tengok doa tu, dia kata, alah ni doa biasa, dia nak doa luar biasa. Pula dah. Mau je Ustaz duduk balik semula, pegang mic ceramah, sambung ceramah balik. Ya? Bila dia kata, ini doa biasa, nak doa luar biasa. Tuan-puan tahu doa apa yang Ustaz tulis? Bagi Ustazah, Ustazah telah menulis doa kemuncak. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Bagi Ustazah tu doa kemuncak. Kemuncak nikmat yang kita nak, kemuncak harapan yang kita nak, kemuncak impian yang kita nak, apa dia? Redha Allah dan syurga. Kemuncak benda yang kita nak jauh, kemuncak yang kita nak lindung diri kita adalah kemurkaan Allah dan neraka. Seolah-olah macam tak ada benda dah lepas tu. Betul tak tuan-puan? Jangan rasa doa ini biasa. Dan jangan tinggalkan doa ini kerana kita rasa, alah biasa sangat doa tu. Tak biasa. Tuan-puan boleh menangis bila doa ni kalau faham. Ini kemuncak permintaanku ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku mohon redha kau padaku dan syurga engkau ya Allah. Wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Dan aku berlindung ya Allah daripada apa jua bentuk kemarahan, kemurkaanmu. Dan juga aku berlindung daripada neraka jahannam. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat yang Ustazah kasihi sekalian, pertama yang Ustazah nak kita yakin adalah insya-Allah tuan-puan, kita memang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mewarisi syurga. Untuk masuk syurga. Yakin tak? Insya-Allah. Allahumma amin, Allahumma amin. Tinggal lagi, muslimin muslimat sekalian, macam mana kita nak masuk syurga? Macam mana jalan kita nak masuk syurga? Yelah, kita bagilah tajuk bombastik kan. Apa ni? Yang dirindukanlah, yang melambailah, yang itulah, yang inilah kan ya. Tapi ceritanya kita nak masuk syurga kan tuan-puan sekalian? Maka mari kita tengok hari ni macam mana. Semalam Ustazah kat Terengganu diberi tajuk Muslimah High Class. Tajuk memang tak kalah kita ni. Oi, kalau buat tajuk Ustazah kadang suka tengok penganjur-penganjur bagi tajuk macam-macam ya. Muslimah High Class lah. Apa lagi? Macam-macam ya, rumahku rumahmu jua. Ibumu ibuku, macam-macam lah kan ya. Semalam tajuk dia Muslimah High Class. Ustazah puas fikir, macam mana Ustazah nak mendefinisikan Muslimah High Class? Sebab soalan ni moderator tanya, apa definisi Muslimah High Class? Ustazah pun
Biasalah kan, Google lah. Ustazah pun terjebak juga buat Google ni. Google lah. Cek tengok. Apa yang orang cakap pasal muslimah high class? So, jumpalah macam-macam lah. Muslimah yang taat, apa semua kan. Tapi lepas tu saya ambil masa sekejap, kata, ya Allah, apa ya kalau diri kita sendiri ditanya tentang muslimah high class, ikut pengalaman kita sikit-sikit, ikut pengetahuan kita sikit-sikit, apa yang kita nak definisikan? Maka semalam Ustazah bagikan satu definisi kepada muslimah high class tu. Dia kata macam ni. Sebab ini pun berkait juga ya tuan-puan dengan kita nak masuk syurga ni kan. Ya. Bagi Ustazah bila sebut tentang high class, sebenarnya kita menyebut tentang nilai. Betul kan? Tentang nilai. Maka bagi pandangan Ustazah lah, wallahualam, kalau sebut muslimah high class, namanya mesti harum di langit. Itu baru high betul. Jadi itu yang Ustazah terasa. Dan Ustazah pun bila biarlah kita fikir sikit sebanyak apa tu Allah bagi idea tu. Lepas tu Ustazah pun nak pegang benda tu. Kamu nak jadi high class kan? Kamu nak special kan? Kamu nak istimewa kan? Kamu nak masuk syurga dengan mudah kan? Jadi VVIP kan? Kamu kena cari jalan bagaimana namamu akan masyhur di langit. Bukan Ustazah yang pandai-pandai cakap tuan-puan soal kemasyhuran langit dan sebagainya. Tapi dalam sebuah hadis kursi menjelaskan. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala mencintai seseorang, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memanggil malaikat Jibril untuk Allah beritahu kepada malaikat Jibril, inni uhibbu fulanan, aku cinta kepada hamba-Ku ini. Maka kamu wahai Jibril hendaklah kamu mencintai hamba-Ku ini. Tak cukup dengan tu tuan-puan sekalian, ni nak beri kemasyhuran ni kepada sekalian makhluk yang berada di langit yang gaib tu tuan-puan sekalian. Malaikat Jibril panggil pula seluruh malaikat. Seluruh malaikat. Berapa ratus? Berapa ribu? Berapa juta? Tuan-puan boleh terbayang tak himpunan seluruh malaikat? Allah, kalau himpunan seluruh manusia, ya, katalah 100,000 orang, berapa ramai? Kalaulah himpunan 100,000 orang menjulang nama kita, ya Allah, bangganya kita, seronoknya kita. Ini kan himpunan para malaikat. Semata-mata untuk malaikat Jibril mengatakan kepada para malaikat, nak bagi tahu kepada kalian, Allah Subhanahu Wa Taala mencintai fulan bin fulan atau fulanah bintu fulanah, perempuan. Ya, maka kalian semua wahai para malaikat hendaklah mencintai dia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan cinta penduduk bumi kepada dia juga. Masya Allah, tabarakallah. Hasil daripada apa? Cinta Allah Subhanahu Wa Taala kepada seseorang. Jadi Ustazah rasa lebih mudah tuan-puan mendefinisikan muslimah high class itu sebagai wanita yang dicintai Allah. Nanti namanya akan masyhur di langit. Akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, akan dibualkan oleh penduduk langit. Penduduk langit ini simbolik kepada para malaikat lah, simboliknya begitu. Ya, akan dibualkan oleh kalangan malaikat yang sentiasa taat kepada Allah, yang tak pernah mendurhakai Allah Subhanahu Wa Taala. Puan-puan nak tak? Masya Allah, puan-puan. Kita mungkin hari ini kita melihat soal kemasyhuran di dunia itu lebih lazat, lebih indah dan lebih dicari-cari oleh manusia hari ini, tuan-puan. Tapi kita nak kena duduk sekejap, seorang-seorang, muhasabah diri, bertanya, siapa aku di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Di mana aku dalam kalangan para malaikat, ya, para salihin? Kat mana kita ni? Jangan semata-mata kita terjebak nak mencari pandangan manusia, ya, nak mencari follower, nak mencari macam-macam lah tuan-puan dunia hari ni. Anak-anak kita pun sama, terikut-ikut. Kita lupa bahawa sepatutnya kita ni sedang berusaha untuk mencari cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu high class dia tuan-puan.
Ya, dan kalau Allah sudah mencintai kita, agak-agak ke mana Allah nak letak kita? Pasti bahagia dunia, bahagia akhirat, dan kemuncaknya tuan-puan, syurga. Yang memang Allah sediakan kepada hamba-hambanya yang saleh. Jadi para muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kita kena tanya diri kita. Kita cakap soal syurga yang merindukan. Kita tanya, kita rindu apa? Kita rindu tak dengan syurga Allah Subhanahu wa taala? Boleh tak kita merasa cukup syurga jadi satu kekuatan kepada kita untuk apa? Sabarlah. Syurga, kan ada syurga kan? Gantinya syurga kan? Imbalannya syurga kan? So kita jadi apa? Senang hati. Puas hati. Bahagia hati. Kenapa? Syurga. Yang tidak pernah dibayangkan oleh fikiran, yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah didengar oleh telinga, yang tak pernah terlintas di hati manusia. Itu syurga. Kalau tuan-puan masih terlintas-terlintas lagi pakai baju apa, baju kembang, baju kebaya, itu belum syurga lagi tu. Sampai tuan-puan tidak terbayang, tuan-puan, macam mana indahnya pakaian yang tuan-puan yang kita akan pakai insya-Allah dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, sampai tak terbayang. Kok kita kata pakaian yang penuh dengan belian mutiara, terfikir pula berat. Itu dunia. Cuba pakai baju, tuan-puan nak tak? Alah, tengok orang kahwin tu je lah, seksa kan? Ya? Nak mengheret pakaian yang panjang yang adalah batu-batu sikit tu. Itu pasal masih dalam pemikiran dunia. Akhirat besok, bertatahkan permata zamrud, nilam, berlian. Itu pun matashtahi anfus. Maksud dia apa dia? Apa yang terdetik je dekat hati. Nak warna apa? Nak macam mana? Nak bagaimana? Nak ke mana? Nak terbang? Nak berjalan? Nak apa? Segala. Allah akan bagi. Terdetik je dekat hati. Allah akan bagi. Cuba sekarang tuan-puan terdetik kat hati. Tak ada apa, nunggu lah. Minta pun tak dapat. Kadang-kadang kan dengan orang kan, ya. Ya Allah. Dahsyatnya syurga. Syurga ni tuan-puan sekalian, kena jadi apa? Jadi sesuatu yang kita rindukan, yang kita nak. Dan kita jangan lupa, bila kita sebut syurga-syurga, sebalik itu maksudnya adalah keredaan Allah Subhanahu. Allah redha, Allah bagi kita syurga. Kuat semangat kita. Sebab apa? Syurga. Dan setiap kita ni tuan-puan sekalian, ada track dia. Dah ada jalan dia. Dah ada laluan dia. Kan kalau kita tengok Waze, selalu tanya kita nak jalan mana? Orang dah biasa, dia tahu jalan mana. Ya, kalau orang tak biasa, boleh jadi tersalah jalan juga dia pilih. Nak jalan yang mana? Jalan ikut highway tu boleh, ikut jalan kampung boleh. Ha? Kita nak ke syurga ni tuan-puan sekalian, Allah dah siapkan track dia. Tak sama antara seorang dengan seorang. Saya teringat anak ustazah, ada beberapa anak lelaki, salah seorang anak lelaki ustazah tu. Saya suka kalau ada masalah cerita kat dia, sebab ustazah rasa dia pandai bagi nasihat. Itu pun satu kemahiran juga. Tak semua orang pandai bagi nasihat. Ada orang kita cerita masalah kat dia, menambah masalah kita lagi. Kita yang kena marah. Ya, jadi tak suka nak cerita ke orang macam tu. Tapi alhamdulillah ada seorang tu dia pandai. Ustazah nakkan benda tu. Kita memang nakkan perkataan, nakkan kalimah-kalimah tayyibah, nakkan nasihat yang baik kalau kita ada masalah, tuan-puan. Terus saya cerita dengan dia, cerita-cerita, menangis lah cerita ini. Nanti dia akan jawab. Ya, dia akan jawab macam masa saya cakap dengan muslimat lah, dia akan kata, Umi tahu ke jalan Umi ke syurga tu macam mana? Dia tanya Ustaz soalan, Umi tahu tak jalan Umi ke syurga macam mana? Umi tak tahu. Boleh jadi ini yang sedang terbentang ni jalan Umi ke syurga, Umi. Cuba Umi bayang. Jalan yang para sahabat dan sahabiah yang Allah tentukan kepada mereka. Kalau sahabat tu Umi kena tinggal keluarga, tinggal anak bini. Tuan-puan, bukan dekat-dekat ya sahabat meninggalkan keluarga mereka untuk menyampaikan dakwah Islam.
Yang maksud dia tuan-puan, kalau tinggalkan Madinah, tinggalkan Mekah, pergi sampai ke Turki, pergi sampai ke China, pergi sampai habislah rata-rata dunia ni, maknanya apa dia? Pergi ni belum tentu balik. Dengan keadaan kenderaan dulu dengan sekarang yang berbeza. Ya? Itu yang disebut oleh anak Ustazah lah. Jadi, apa yang berlaku pada kita, Umi, pada Umi ni, nak dibandingkan dengan yang dulu-dulu, itu menandakan betapa rahmahnya Allah, ihsannya Allah kepada kita. Adalah yang dinasihat-nasihatkan. Pendek katanya tuan-puan, Ustazah mendengar nasihat dia tentang trek kita nak ke syurga tu, rasa lega. Allah masih memberikan kepada kita tuan-puan sesuatu yang dalam ruang lingkup kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sabar. Aimkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala dan kita akan ada ketahanan dan kesabaran. Baik, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Macam mana kita nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita merujuk kepada beberapa potongan hadis Nabi SAW, maka kita akan bertemu jalannya insya-Allah. Antara lain sebuah hadis yang bermaksud mana-mana wanita apabila dia menunaikan salat 5 waktu, dia berpuasa di bulan Ramadan, dia menjaga kehormatan dirinya dan dia mentaati suaminya, maka seolah-olah tuan-puan syurga itu berkata, ya, pintu mana pun nak masuk, masuklah. Bayangkan tuan-puan, pintu syurga ni banyak. Ada 8. Ada pintu tuan-puan namanya pintu Ar-Rayyan. Babur Rayyan ni adalah pintu yang hanya dibagi masuk untuk orang kaki puasa. Dah habis orang kaki puasa masuk, pintu tu tutup rapat, tak buka lagi dah. Dan yang tak kaki puasa tak boleh masuk dekat Babur Rayyan, tuan-puan sekalian. Ni Ustazah nak tuan-puan sama-sama membayangkan, menjiwai apa yang Ustazah akan cakap. Kalau kamu kaki puasa, boleh insya-Allah masuk melalui Babur Rayyan. Itu memang pintu khas untuk orang-orang yang rajin puasa. Siapa sini rajin puasa? Angkat tangan. Isnin, Khamis puasa. 3 hari dalam 1 bulan tu puasa. Apa lagi puasa ni? Puasa lah. Siapa rajin puasa? Ada orang tuan-puan nak habiskan puasa 6 tu pun tahun lepas 3, tahun ni 3. Apa benda macam tu? Sebab dia kata boleh lah Ustazah, Allah maha memahami. Kenapa banyak open house? Campuran saya uzur lagi. Dia buat ijtihad sendiri. Boleh tak kita campur-campur? Punya payah kan nak puasa kan? Itu Babur Rayyan tuan-puan. Ada yang masuk melalui Babur Salah. Pintu salat. Rajin, ahlus salah, ahlul qiyam. Pendek kata tuan-puan, tarahum ruk'an sujada, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dia tu rokok sujud, rokok sujud, rokok sujud kerana mengharapkan rahmat Allah, redha Allah, kurniaan Allah. Kamu dapati pada wajahnya ada kesan, ada bekas sujudnya yang banyak. Itu boleh masuklah babus salat, pintu salat. Ada babul jihad, tuan-puan. Bab orang berjihad, bab orang berjuang Islam. Mungkin angkat pedang, menentang musuh-musuh Allah. Ya, tinggalkan anak bini, tinggalkan rumah, berbulan-bulan pergi dakwah. Bolehlah kot nak masuk babul jihad tu, pintu jihad. Bila kita tengok teropong diri kita, pintu mana yang layak kita ni? Pintu puasa, puasa qada pun tak habis. Jangan kata puasa sunat, yang wajib tak habis qada. Pintu salat. Jawab sendiri. Saya tak nak menghakimi orang lain. Saya cakap untuk diri Ustazah. Pintu salat ke kita nak? Maknanya kita ni ahlul salah ke? Kita ni ahlul jihad ke? Tapi Masya Allah, tabarakallah, wahai para wanita sekalian. Allah dan Rasul sedang memberikan tawaran kepada kita. Andai kamu
menunaikan, mendirikan salat 5 waktu. Bukan sunat, yang wajib. Andai kamu berpuasa di bulan Ramadan, bukan puasa sunat, tuan-puan, puasa wajib. Dan kamu menjaga kehormatan diri kamu. Dan kamu mentaati suamimu. Maka masuklah syurga pintu mana pun yang kamu nak. Masya Allah. Masya Allah, tuan-tuan perasan tak hadis tu? Suatu kemuliaan kepada kita, suatu tawaran kepada kita, suatu yang tak tahulah nak kata macam tergolek dengan hadis tu. Ya Allah, baiknya Engkau, ya Allah. Semacam nak tanya, betul ke ni, ya Allah? Memang betul lah kan janji Allah dan Rasul. Kamu jaga solat 5 waktu, kamu puasa Ramadan, kamu jaga kehormatan diri kamu taat pada suami kamu boleh masuk pintu syurga mana pun yang kamu nak. Melalui pintu mana pun, silakan masuk syurga. Masya Allah, tuan-puan sekalian. Agak-agak dalam 4 perkara tu, mana yang senang, mana yang susah? Mari kita berbincang. Mana yang senang, mana yang susah? Kesusah semua. Dia akan senang bagi sesiapa yang Allah senangkan, sesiapa yang Allah mudahkan, dan akan susahlah kalau Allah tidak mudahkan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan dan kesenangan kecuali apa yang Engkau jadikan senang. Betul, tuan. Kalau Allah tak bantu menjadikan solat tu mudah bagi kita, maka solat menjadi perkara yang paling berat kita nak buat. Macam ada batu kat belakang ni, tuan-puan. Tengok macam mana lengkok-lengkok. Sebab tak pakai waist dia nak solat ni. Ya, nak pergi tandas tak pakai waist. Sebab apa? Banyak kona baring dia tu. Padahal nak ambil wuduk. Cakap nak ambil wuduk pukul 1.40 nak sembahyang Zuhur. Sekali ditanya oleh suami ataupun anak pukul 2.30, dah solat Zuhur ke belum? Belum. Dia punya cakap nak solat tadi pukul 1.40. Maknanya apa? Berat tuan-puan. 1 jam tu dia punya kelek-oh tu. Ya, singgah dapur dulu, makan pula dulu. Nampak handphone tak charge pula handphone dulu. Masa tengah charge tu buka. Bunyi pula Shopee, TikTok kan. Apa macam-macam lah bunyi Shopee tu, Shopee kan. Bunyi pula. Sejam tak jalan solat. Bagi yang Allah susahkan akan susah, tuan-puan. Tapi bagi yang Allah mudahkan, Masya Allah, mereka itu menjadi orang yang intizarus salah ba'da salah. Ini orang yang tali. Dalam sebuah hadis sebut ya, tuan-puan, kalau kita nak antara kita dengan Allah ni ada tali yang kuat. Maknanya hubungan yang sangat kuat, jaga 3 benda. Ini hubungan hati yang sangat kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama apa dia? Orang yang ulang alik ke masjid. Ulang alik masjid. Zuhur, maghrib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Ulang alik. Imarah ke masjid lagi. Siapa ulang alik ke masjid, tuan-puan sekalian, hati dia terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ulang alik masjid. Ambil masa setengah minit. Tuan-puan selalu ulang alik ke mana? Dalam hidup kita lah selama 40 tahun ni, yang paling banyak kita ulang alik ke mana? Mana? Dapur. Maknanya memanglah itu aktiviti tetap kita, makan. Kan ya? Yang kedua, tuan-puan, orang yang menjaga wuduk. Orang yang jaga wuduk orang ni kuat hubungan hati dengan Allah. Pak Ustaz ingat arwah kakak Ustazah, Kak Long, meninggal dah 2 tahun lepas lebih kurang. Beberapa tahun sebelum beliau meninggal dunia, ada perubahan yang ketara sangat pada beliau. Antara lain adalah, 1, Allah mentakdirkan kepada beliau dapat bekerja dalam masjid. Beliau ni kerja Jabatan Agama Islam. Boleh dihantar ke bahagian keluarga Islam, bahagian keluarga. Boleh dihantar bahagian penguatkuasaan. Pernah juga bertugas arwah ni dengan Ustazah Asma Harun dekat bahagian halal. Itu dia orang baik berdua kan, dekat bahagian halal.
Tapi beberapa tahun sebelum beliau meninggal dunia, beliau ditugaskan dalam masjid negeri di Negeri Sembilan untuk mengimarahkan masjid. Jadi, hari-hari iktikaf. Pejabat dia adalah masjid. Hari-hari boleh iktikaf. Dia selalu cakap dengan ustazah, ya Allah dia, orang tak boleh bayanglah betapa besarnya rahmat Allah pada bila kerja dalam masjid. Iktikaf. Dan selalu balik lepas solat isyak. Sebab anak-anak dah besar kan, ya. Suami pun bekerja juga, sibuk juga. Balik lepas isyak maknanya solid ya tuan-puan, dapat solat berjamaah dekat masjid. Dan beberapa tahun sebelum meninggal dunia juga tuan-puan, beliau dah tak suka untuk meletak apa-apa pun dekat muka. Sebab nak mudahkan memperbaharui wuduk. Nak ada wuduk. Tak, wuduk masih ada. Tapi nak ambil lagi. Masih ada. Nak baharui lagi. Jujur saya cakap tuan-puan, sebab kita orang adik-beradik kan, selalu sangat ambil-ambil bedak orang. Pernah tak adik-beradik macam tu? Adik-beradik memang kami rapat sangat. Kalau jumpa-jumpa tu kan, memang suka buka beg orang. Adik-beradik nak kata apa? Lepas tu, pinjam-pinjam bedak kan, lepas solat semua kan, bedak. Best lah bedak ni, ambil terus. Kalau best tu. Jadi kadang-kadang anak-anak saya selalu ingatkan, Umi tengok dulu lambat Umi ada apa. Kalau nak balik kampung takut kan? Balik dah. Tapi tak kisahlah adik-beradik kan. Kita pun tak ada nak berkira nak apa, ambil lah. Tapi lepas pada tu berapa tahun tak ada dah. Tak nak mengoles apa-apa pun pada wajahnya. Sebab apa? Senang untuk sentiasa berwuduk dan berwuduk dan berwuduk. Masya Allah tuan-puan. Dan nampak ada satu ikatan yang telah terbina pada diri beliau beberapa tahun sebelum beliau meninggal dunia. Dan yang ketiga, intizarus salah ba'da salah. Menunggu salat selepas salat. Dah solat zuhur dah. Rasa nikmat betul ni solat zuhur ni. Menunggu pula, ya Allah, nanti nak solat asar pula. Hati dia tuan-puan. Tengok, sekejap kan tengok jam. Baru pukul 3 tengok jam. Masuk asar dah ke? Sejam lagi ni masuk asar ni. Tu intizarus salah ba'da salah. Banding dengan ada orang tuan-puan. Pukul 6.30 tanya, dah azan asar belum? Dia punya cloud ni hidup dia. Ya? Ataupun lagi teruk. Masuk asar. Ya Allah, dah masuk asar baru. Oh, dah asar dah. Marah ke apa? Ya, dia macam rimah pula. Apa ni, cepat sangat pula. Solat, pas solat. Jauh daripada roh. Intizarus salah ba'da salah. Kenapa tuan-puan? Maksud dia apa? Nabi nak bagi kita perkemaskan tuan-puan. Jaga solat elok-elok. Bukan suruh yang sunat. Tapi yang wajib. Sebab tahu sangat tuan-puan orang perempuan ni macam-macam tugasan dia. Ya? Allah yang begitu penyayang, begitu pengasih tuan-puan. Nak mudahkan apa dia? Yang wajib ya, yang wajib buat elok-elok. Bukan suruh yang sunat, yang wajib. Lepas tu apa dia? Puasa Ramadan 30 hari tu bagi lengkap lah. Bagi sempurna lah. Kalau datang haid tu, cepat-cepatlah qada. Lepas pada Ramadan tu. Jangan tunggu masuk Rejab Sya'ban. Lebih teruk lagi, berfidyah-fidyah lah lepas tu. Teruk lagi, tak terkira pula tu. Sebab apa dah bertahun-tahun tak tahu, tak ingat. Maknanya 30 hari itu pun kita tidak mengambil tanggungjawab sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Hutang tu tuan-tuan, hutang. Kalau yang fundamental ni pun kita longgar, kita tak jaga, yang lain-lain lebih lagi. Yang kita kata asas rukun ni pun tak jaga, yang lain-lain lebih lagi. Yang berkait dengan Allah pun tak boleh jaga, dengan manusia lebih lagi. Yang ketiga, soal kehormatan diri. Syurga tak merindukan tuan-puan wanita yang tak jaga kehormatan diri. Percayalah cakap Ustaz. Yang dirindukan oleh syurga ni adalah wanita yang menjaga kehormatan diri. Lihat bagaimana seorang laki-laki, seorang sahabat bertanya kepada sahabat yang lain. Dia kata,
ala urika bimra'atin min ahlil jannah atau kama qal. Kamu nak tak aku tunjukkan kepada kamu seorang perempuan daripada ahli syurga? Pelik juga kan? Kalau kat dunia boleh cakap macam tu. Contoh Ustaz kata dengan perempuan nak tahu tak? Nak tak Ustaz tunjukkan seorang wanita di kalangan ini daripada ahli syurga? Wah. Pelik tu. Satu, mana Ustaz tahu? Kan? Tapi sahabat tu tanya, lepas tu laki-laki tadi jawab, nak tahulah mana perempuan ahli syurga. Lalu laki-laki tu kata, perempuan itu telah mendatangi Nabi SAW dan aku nampak, aku dengar, aku tahu. Dia telah mendatangi Nabi SAW. Perempuan yang mana? Hazihi mra'atus sauda. Tu dia. Ni. Bila sebut hazihi tu makna tak jauh, perempuan tu dekat. Ni. Perempuan negro tu. Imra'ah sauda ni perempuan kulit hitam. Jadi Ustazah terjemah lebih mudah. Senang nak faham. Tu perempuan negro tu. Syurga tak pandang perempuan ni. Kita kulit putih, kulit merah, kulit hitam, kuning langsat, belang-belang semua tak kisah. Sampaikan dalam hadis tu ceritanya pasal perempuan kulit hitam perempuan. Dia telah mendatangi Nabi SAW. Dia telah mengadu kepada Nabi SAW mengatakan bahawa dia sakit. Sakit dia tu umpama tuan-puan sekalian, maksud dia macam sakit lebih kurang macam sawan. Bila datang penyakit tu, dia hilang kontrol kepada diri dia. Maka dia mengadu pada Nabi SAW dan dia kata apa? Aku ni sakit. Ditimpa penyakit sawan. Dan apabila datang penyakitku itu, lalu auratku tersingkap. Sebab sawan kan, dah macam tu bukan sedar. Jadi auratku tersingkap. Tolong ya Rasulullah, doakan aku. Sekarang kita tak tahu perempuan ni sebenarnya perhatian dia pada sakit ke pada aurat. Tapi dia telah berkata pada Nabi SAW, doakan aku. Apa jawapan Nabi SAW? In syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kamu mahu, kamu tetaplah sabar dengan penyakit itu, kamu dijamin syurga. In syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kamu nak, tetaplah sabar, penyakit itu berterusan pada kamu, tapi ingat, jamin syurga. Tapi kalau kamu mahu, da'utullah, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah mengangkat penyakit kamu. Boleh, Nabi boleh doa. Tapi bila angkat penyakit ni, tak ada dah. Walakil jannah tak ada. Jaminan syurga tak ada. Tengoklah macam mana. Boleh jadi begini, boleh jadi begitu. Tapi kalau kamu sabar dengan keadaan ini, syurga. Nabi beritahu siap-siap dah. Apa pilihan wanita itu? Aku pilih syurga. Aku akan sabar. Cuma ya Rasulullah, tolong doakan kalau datang penyakitku ini, auratku tetap terjaga. Itu je. Bukan nak suruh angkat penyakit. Tapi nak, jangan sampai auratku terjaga. Ini kehormatan diriku. Masya Allah. Itu tersingkap aurat ketika sawan. Yang sengaja dedah aurat ni sawan ke tak? Kan kalau tanya kan punya macam kasar pula. Tapi kadang-kadang kena dikasarkan juga sesekali. Biar kita berfikir. Setara tu orang negro tu tuan-puan sekalian. Boleh lagi berfikir. Masa sakit, nanti aurat aku tersingkap. Habis tu kita yang waras-waras ni. Yang sehat akal fikiran segala benda. Kita ada masalah apa kalau kita sengaja menyingkap betis kita? Menyingkap peha kita? Menyingkap dada kita? Kita ada masalah apa tuan-puan? Ya? Sebab itu berlaku pada sahabiah tu, pada seorang yang, ialah wanita tadi tu. Sebab sawan. Jadi Masya Allah tuan-puan sekalian. Orang yang menjaga kehormatan diri, wanita yang menjaga kehormatan diri ni terlalu istimewa, sangat special. Didik anak-anak perempuan kita menjaga kehormatan diri. Tuan-puan tahu kan, dunia hari ni semua kena hati-hati ya tuan-puan ya. Ustazah sebenarnya ada beberapa perkara yang Ustazah, dalam list Ustazah tu, Ustazah memang nak sampaikan dan nak orang semua alert benda tu. Pertama tuan-puan,
cabaran fitnah dunia hari ni, kita tak boleh hanya pandang zahir je, lepas tu lega. Contoh kita kata anak kita bertudung dah, ya, anak kita ngaji sekolah agama, anak kita belajar tahfiz, lepas tu kita tak ambil perhatian yang sewajarnya kepada anak tersebut. Tak boleh tuan-puan. Memang ibarat macam kita tanam pokok tu lah. Kena jaga. Sekejap je pokok tu kita tinggal, lalang naik. Sekejap je pokok kita tinggal, tak siram, kering. Serangga. Sekejap je. Siapa tanam pokok? Sebab Imam Ghazali yang selalu yang sebut, didik anak-anak ni macam orang tanam pokok. Kalau nak tengok hasilnya, pokok tu kena jaga. Sebab tuan-puan, terlalu banyak dah kes. Orang muda ke orang tua tak kisah. Ni bukan soal umur dah. Soal ketakwaan kepada Allah, ya, takwa. Yang sebenarnya sudah tidak menjaga kehormatan diri. Bahkan itu dah menjadi jalan mendapat kesenangan hidup. Ya, dapat kesenangan hidup. Balik kampung, elok anak kita yang belajar kat bandar tu contohnya pakai tudung, kita lega. Tapi kita kena tanya juga. Ya, kena tengok juga. Kawan dia siapa. Dia dapat duit mana ni, daripada mana ni? Beli handphone mahal-mahal. Dia kata dia kerja apa? Kita kena tengok juga tuan-puan, sebab ramai rupanya sekarang yang dah jadi sugar baby. Sugar baby tahu? Bukan kecil manis, sugar baby ni. Yang melanggan sugar daddy. Dan berlaku pada orang yang kita tak sangka-sangka tuan-puan. Penampilan luaran tu. Bukan kita kata bohsia, nampak kan macam mana cara dia. Ini tak. Semuanya telah diatur oleh aplikasi-aplikasi dalam gadget ni. Mengatur pertemuan-pertemuan. Bahkan minta maaf tuan-puan, adalah kes yang sampai kepada ustazah. Bila mak ayah ni kedekut sangat. Kedekut sangat dengan anak. So, dia nak anak ni cari duit sendiri. Dia nak anak ni buatlah apa-apa saja kat dalam TikTok ke apa benda ke, asalkan dapat duit. So, dia tahan belanja pada anak ni. Tak. Nak duit cari sendiri. Jadi, kalau anak tu ada yang macam rehat-rehat kat rumah pun, mak ayah tu akan tanya, tak buat TikTok ke? Ni mengadunya tuan-puan, kaum keluarga pada ustazah. Tak buat TikTok ke? Dah duduk saja tak buat duit ni. Pergi buat. Kalau suruh buat TikTok ceramah tak apa ke? Ya? Ini maknanya ikutlah agama apa pun nak buat asalkan dapat pulangan duit. Abah mak tak nak bagi duit dah. Jadi tuan-puan sekalian, pendek ceritanya tuan-puan, akhirnya disapa oleh seseorang lelaki yang sanggup memberikan kepada dia ni bulanan. Asal boleh layan saya melalui video, handphone, tiap-tiap malam. Tuan-puan, keluarga boleh cakap apa dia? Alah, dalam video je. Dalam handphone je. Siapa nak bagi 3,000 sebulan? Masya Allah, tuan-puan, saya takut betul ya dunia hari ni ya. Ya Allah, semudah tu orang boleh fikir. Tahu tak nanti, kalau dia ada kesempatan berjumpa, kita boleh bayang tuan-puan, apa yang boleh berlaku. Kalau sudah dimukadimahkan dengan macam-macam benda dalam handphone, bukan besar pun Malaysia ni nak jumpa. Jumpa je kat mana-mana, dah berani besok nak jumpa. Allahu Akbar waliyazubillah. Tapi, kehormatan diri ni mahal tuan-puan, tu seorang wanita. Jaga. Ya, sama ada di hadapan orang, di belakang orang ramai tahu ke tak tahu ke, ini antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga kehormatan diri. Ya, termasuklah kita yang dah dewasa. Dan ustazah juga ambil kesempatan kepada orang laki-laki juga. Nak cakap pada orang laki-laki. Kitalah orang laki-laki yang sepatutnya melindungi maruah wanita. Kenapa kita pergi langgan? Kenapa kita pergi panggil anak orang tu? Kenapa kita pergi bagi dia duit 700-800? Sebab apa?
Teman-teman minum. Mula-mula teman-teman minum tuan-puan 7-800 bayar tuan-puan. Minum 2-3 jam. Masya Allah, ni semua kerosakan yang berkait dengan maruah diri. Ifatun nafsi. Kehormatan diri. Dan akhir zaman, saya takut benda tu jadi satu kebiasaan. Ya? Ada tuan-puan. Sembang-sembang Ustazah dengan kawan-kawan, pensyarah. Kadang anak murid kita gaib, tiba-tiba tak ada. Tanya lepas beranak. Lepas beranak. Kahwin je tidak. Lepas tu datang kelas, nampak lemah sangat. Masya Allah, macam-macam tuan-puan. Kita malas juga nak cerita-cerita benda tu kan, ya? Tapi kita kena ambil tahu, muslimin-muslimat. Soal kehormatan diri ni bukan kecil. Senang bagi orang yang Allah mudahkan untuk jaga, susah bagi orang yang disusahkan lah. Ya, so kena berdoa, mohon kepada Allah agar Allah menjaga kehormatan diri kita. Dan yang keempat apa dia? Taat pada suami. Taat pada suami ni kena ada kekuatan dalaman tuan-tuan. Senang ke susah? Ada pula wakil yang jawab Histeria terus kan Senang ke susah? InsyaAllah senang tuan-puan, senang. InsyaAllah senang. Kita kena kuat minda kita, kuat hati kita, tahu tujuan kita. InsyaAllah senang. Belajar daripada pengalaman kita. Sebab tu bagus dengar orang tua-tua bercakap. Sebab orang tua-tua ni bercakap atas pengalaman. Dulu kalau tanya Ustazah, masa dulu-dulu lah, muda-muda mungkin susah. Tapi lama-lama kita rasa sebenarnya insyaAllah senang. Sebab apa senang? Sebab syurga tu mahal lah tuan-puan. Syurga tu sangat mahal. Dan sebab yang kita inginkan adalah keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak payah sibukkan fikiran kita tuan-puan untuk fikir apa balasannya daripada manusia. Kalau nak juga cakap gunding elok-elok. Tak payah mengajuk-ngajuk, tak payah mengamuk-ngamuk. Andai kata nak hadiah, cakap. Itu dah senang je. Tak payah seorang-seorang je yang memendam hati sampai 40 tahun. Kenapa? Cakap lah, orang tu kan sebelah kita je. Kan? Cakap je. Buat mudah-mudah tuan-puan. Nak puji, cakap. Nak buat macam mana? Dah, kita punya pasangan memang tak tahu kalau tak cakap. Cakap lah. Bang, sedap tak? Oh, sedap. Tengok Dia baru terfikir nak cakap sedap tak sedap. Tak je lah. Daripada 40 tahun memendam perasaan, kenapa dia tak pernah puji masakan saya? Lah apa tak cakap? Ustaz tak nak beban dengan kepala Ustazah tuan-puan, betul. Umur-umur macam Ustazah ni, kita filter apa yang masuk kat diri kita. Makanan. Orang bagi yang manis-manis sampai sakit gigi tu, tuan-puan nak makan? Makan je orang sakit gigi sampai. Kalau buat kopi ke apa, dia punya manis tu sebesar gigi kita. Nak makan lagi tak? Tak, filter. Apa yang kita nak makan, apa kita nak minum, kan? Tapi kenapa apa yang kita nak fikir, apa yang kita nak rasa, kita tak filter? Tak nak. Kita kena rasa diri kita mahal, tuan-puan. Tadi kita kata nak cinta Allah Subhanahu Wa Taala, wanita high class. Jangan jadi tong sampah. Semua benda kita nak fikir, semua benda nak masuk, semua benda nak rasa. Tak nak. Kita buat keputusan pada diri kita yang kita sayang ni, tuan-puan sekalian. Ini adalah kemahiran-kemahiran penting memudahkan puan-puan nak jadi isteri solehah. Kalau tak habis-habis cerita tu je. Kalau jumpa kak, macam mana kak? Itulah suami akak tu. Ya Allah, tak habis-habis 15 tahun tu macam tu juga. Cukup dah lah. Komen kita pada suami kita dah tutup mulut dah lah tuan-puan. Dah tak payah dah. Betul saya cakap. Kalau umur dah 60 tuan-puan, tak habis lagi. Kalau jumpa umur 30, tahan lagi mungkin tak biasa. Ni dah umur 60, dah lah tu. Semuanya, ini kalau bagi Ustazah lah. Saya pun belajar juga daripada kehidupan ni nak jadi orang bahagia kan. Kita nak jadi, bila kita punya fikiran ni tenang, tuan-puan, hati kita tenang, dapat rasakan aura ketenangan tu, tak serabut otak kita tu. So, kita kena pandai lah mencari kemahirannya, ilmunya, biiznillah. Jadi, Ustazah letak macam ni je, tuan-puan nak hidup Ustazah.
Beban tu ada. Tipu kalau kata beban tak ada. Beban mesti ada. Baik urusan tu, baik urusan ni, macam-macam urusan. Tapi saya letak macam ni. Kalau saya letak beban tu di fikiran, fikiran saya jam. Sebab fikiran kita pun makin lemah. Sebab kita makin tua, tuan-puan. Ya? Banyak macam benda-benda yang yang macam short memory ni, kita kita lupa. Terutama yang dekat-dekat, yang lama kita ingat. Yang dekat-dekat tu menandakan memang kita lemah sikit dah otak kita tu. Betul tak? Jadi, kalau saya kata macam tu, kalau saya letakkan beban pada fikiran saya jam. Banyak sangat benda nak fikir. Terlalu banyak nak fikir. Anak, keluarga, masyarakat, diri kita. Aspek itu, aspek ini, macam-macam lah tuan-puan. Kalau kita letak pada emosi kita akan merana. Dia tak larat tuan-puan, sebab sebagai seorang wanita, kita ni emosi kita dah penat dah. Semua benda main emosi yang perempuan ni kuat dia punya perasaan Kekuatan perasaan dia tu membantu dia jadi ibu yang baik. Ya, jadi kawan yang baik sebab dia ada sifat penyayang dia, prihatin dia, kepekaan dia. Tapi kalau semua beban nak letak dekat emosi kita, sakit. Luka. Apa lagi? Cakap orang putih, pain. Macam-macam. Tapi jangan letak dekat emosi kita, beban. Kalau letak dekat hati kita, kecewa. Boleh jadi putus asa. Dan hati kita bukan untuk itu, tuan-puan. Kena ingat hati kita ni untuk cinta Allah, tauhid kepada Allah, kasih sayang Allah, ketaatan kepada Allah. Bukan untuk menyimpan luka. Bukan untuk menyimpan sakit dan seksa. Habis tu nak letak mana beban ni? Letaklah segala beban dalam doa kita. Itu dah cuba pegang tuan-puan. Datang lintasan-lintasan beban. Datang depan tu beban. Dah tahu dah kat mana letak. Dalam doa. Nanti daripada doa, fikiran kita akan diterangkan oleh Allah. Diilhamkan oleh Allah. Mana solusi dia? InsyaAllah emosi kita akan ditenteramkan oleh Allah. Untuk beremosi yang sederhana. Yang kena dengan keadaan dia. Tapi mesti bawa dalam doa. Apa saja. Benda kecil-kecil pun kita rasa kecil. Tapi saya masukkan dalam doa. Bercakap. Dia cuma kita kalau kita sebut, Ya Allah, aku tengah sedih ni. Jadi doa lah. Sebut Ya Allah tu. Ya? Daripada kita diam, sedih. Lepas tu layan lagu-lagu jiwang lah, apalah. Baik-baik kita, Ya Allah, aku tengah sedih. Wahai yang menghilangkan kesedihan, hilangkan kesedihanku, Ya Allah. Dan cakap dengan Allah. Doa semua. Baru kita akan rasa kuat. Baik, kembali kepada yang tadi, tuan-puan. Kemahiran untuk mentaati suami ni sangat diperlukan. Ya, sangat diperlukan. Nanti akan jadi mudah, akan jadi senang. Apa dia? Suami kita ini adalah sebab. Adalah jalan. Untuk apa? Untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahanlah sikit. Selagi boleh bertahan. Ya? Carilah jalan dengan penuh hikmah. Bijaksana. Nak yang sempurna memang tidak ada. Sama juga, suami kita juga menahan sabar dengan kita. Ya? Allah sebut dalam surah Al-Furqan. Dan Allah jadikan waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah at-tasbirun. Kami jadikan sebahagian kamu kepada sebahagian yang lain sebagai ujian. Apakah kamu sabar ataupun tidak. Jadi orang yang memang selalu kita rasa teruji ni orang dekat lah. Bila tak rasa teruji dengan jemaah surah As-Sabirin. Ya, kenapa orang jauh kan ya? Kita bukan duduk dekat-dekat. Tapi yang selalu jadi ujian setiap nafas kita ni siapa dia? Serumah kita. Sebilik yang kita. Apa yang Allah nak tengok? At-tasbirun. Kamu sabar ke tidak? Dah. Allah Subhanahu wa ta'ala jadi kunci kepada segala-galanya. So akan Allah mudahkan tuan-puan sekalian untuk kita mentaati suami kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat yang terbaik untuk suami kita. Baik masakannya, baik layanannya,
Ya, baik suara bercakapnya. Kita akan puas hati tuan-puan bila kita dapat buat yang terbaik. Kemarin adalah salah seorang anak ustazah cakap, ada orang tak suka dia lah. Biasalah budak-budak sekolah kan. Tapi 2 jam juga ustazah bagi consultation. Ya. Ada orang tak suka dia. Mula-mula saya buat macam air mata dia bergenang-genang, air mata dia. Kenapa ada orang tak suka dia? Marah kat dia tanpa sebab kan. Tapi kita tanam pada dia, bagi dia kekuatan. Apa orang tak suka semua tu biar. Kita kontrol diri kita. Layan orang dengan kebaikan hati kita. Kat mana kepuasan kita? Apa yang kita buat. Bukan apa yang orang buat kat kita. Sama dengan suami tuan-puan. Kat mana kepuasan kita sebagai isteri? Apa yang kita buat kepada suami kita. Apa yang dia buat, tak apa. Itu rezeki kita lah. Ya, rezeki kita. Kemarin saya cakap dengan suami ustazah. Saya bukan cakap depan-depan. Dalam ceramah. Ceramah sebelah-sebelah. 2 panel sama. Lepas tu, saya bagi contoh tu. Baru start perasan. Kami duduk kat hotel yang pintu hotel tu berat sangat. Ada kan pintu hotel yang berat, ya Allah, puas betul membukanya kan, berat. Jadi Ustaz perasan, setiap kali kami keluar masuk tu, suami Ustaz akan tahan pintu tu untuk Ustazah keluar dan masuk. Itu benda kecil je kan, benda kecil je tuan-puan, tahan pintu tu. Tapi kalau tak tahan, terlentong atas dahi kita. Ya, jadi bila dia tahan, ya, kita pun lalu kan. Rasa macam princess kan? Ya. Jadi benda kecil sangat tuan-puan. Tapi saya sebut dalam ceramah tu, saya kata bila suami saya tahan pintu tu dan kita lalu, tak ada langsung kena tubuh badan kita, saya cakap Alhamdulillah, rezeki aku dapat layanan suami bagi kat aku pada ketika itu. Jadi bila balik tu, terus suami saya duduk kat pintu je. Dia kata macam ni lah. Macam tu. Dia kata. Kadang-kadang dia tak tahu, dia tak perasan. Tapi kita terasa tuan-puan. Ya, tapi dia kata, memang saya cakap Alhamdulillah. Tapi dia tak dengar cakap Alhamdulillah. Dia kata Alhamdulillah, rezeki aku. Suami aku layan aku macam ni sekarang. Contoh macam tu lah. Jadi soal dia buat apa kat kita tu tuan-puan, kita selalu anggap itu rezeki kita, bahagian kita. Dan minta pada Allah, ya Allah rezekikan aku ya Allah. Suami yang baik, yang dapat layan aku dengan baik. Dan aku pun dapat layan dia dengan baik. Mohonlah kan kita kata tadi semua beban dalam doa. Biar Allah selesaikan. Jadi tuan-puan sekalian kena kuat ya. Itu skill-skill lah nak jadi isteri solehah tu. Ustaz bagi ruang mungkin ada 2-3 soalan. Ya, sebelum kita tutup majlis kita. Silakan tuan-puan, dia dah janji kan nak tanya soalan kan. Okey, pengurusi dulu tanya. Silakan, ada soalan tak? Ada soalan ke? Yes. Ada ke? Mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah, saya nak tanya satu soalan. Kalau bagi wanita yang dah berkahwin, syurga dia adalah dekat suami kan? Tapi bagaimana pula dengan ibu? Seorang ibu. Kita kena utamakan yang mana dulu? Okey, baik. Terima kasih atas soalan saudari yang bertanya. Ustazah memilih menjawabnya dengan approach yang begini ya tuan-puan ya. Kita tak nak meletakkan apa-apa konflik di antara suami dengan mak kita. Tapi kalau kita start berfikir siapa yang lebih utama, kadang-kadang benda tu secara tidak langsung dia macam nanti dalam kita punya percakapan dengan suami dengan mak akan terkeluar benda-benda macam tu tuan-puan. Yang mungkin menyinggung hati kedua-dua pihak. Sedangkan keutamaan ibu kita tahu. Ya, keutamaan ibu tuan-puan sekalian, masya-Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Demikian juga ketaatan kita kepada suami kita.
keutamaan suami kita. Bahkan di sana ada hadis yang menyebut, tuan-puan. Ini kan kalau sebut hadis ni kan, kalau tak bagi huraian, satu hal lain pula. Sekiranya seorang manusia boleh untuk diperintahkan sujud kepada seorang manusia, nescaya seorang isteri diminta untuk sujud kepada suami dia. Tapi tak boleh lah kan. Tapi nak beritahu, inilah tempat ketinggian yang Allah letakkan jadi ujian kepada seorang isteri, kedudukan suami dia. Jadi kita bercakap tu dalam konteks yang masing-masing ada konteks dia. Jangan lagakan. Bila kita lagakan, jadi kat situ nanti rumah tangga itu kurang harmoni. Jadi bagi ustazah macam ni tuan-puan, apa sebenarnya urusan yang melibatkan mak kita? Bincang dengan suami. Apa urusan yang melibatkan suami kita? Fahamkan mak kita. Itu maknanya kita lebih pegang pada perkataan keharmonian. Harmoni. Jangan nanti mak kita pandang suami kita dengan marah, suami kita nampak mak kita macam beban. Ya? Dan pada setiap orang, mereka akan merasakan dia istimewa dan utama. Itu kita punya teknik lah tuan-puan, kemahiran kita tu. Dengan mak akan rasa dia diutamakan, dia istimewa. Dengan suami pun dia akan rasa dia istimewakan, dia utama. Ini teknik lah, maksud saya teknik. Dari sudut hukumnya memang tuan-puan, kalau misalnya kata kita dah kahwin, memang suamilah. Ya, ketaatan kepada suami inilah yang didahulukan. Andai kata ada perintah-perintah apa yang lain daripada mak ayah kita, suami tak bagi, tak boleh juga. Ya, tapi kita bercakap soal kita nak keharmonian. Betul ya tuan-puan ya? Keharmonian, so kena pandai. Kena pandai. Mungkin sebelum kahwin dah kena bincang juga. Kena bincang. Ada banyak benda saya rasa dengan perbincangan selesai. Ya? Bincang juga macam mana saya ada mak, gini-gini kan. Boleh ke balik-balik kampung ke apa. Macam Ustazah orang Negeri Sembilan, orang kata kucing beranak pun dia nak balik. Itu berbeza dengan orang Kelantan. Orang Kelantan boleh je terima balik 3 bulan sekali. Kami, cuba tuan-puan tengok kenapa jalan jam ni, Ustazah punya pandangan lah. KL Seremban, padahal lane tu dah banyak tu tuan-puan, jam memanjang. Sebab kerja dia balik kampung. Tak kira raya, tak kira. Dia suka balik kampung. Ya? Dia punya hubungan keluarga dia tu kuat. Jadi dulu, suami Ustazah pun macam rimas juga. Dah jumpa ke? Contoh hari raya. Kita dah jumpa dah kat kampung hari raya. Itulah orang yang kita jumpa. Lepas tu esok, kena pergi pula rumah dia kat Seremban. Kalau bagi suami Ustazah, kita dah jumpa dah orang tu, kita pergilah rumah orang lain kita tak jumpa. Ini satu hari lain pula, pergi rumah orang yang kita jumpa tu. Cuma tadi jumpa kat kampung, sekarang kena pergi rumah dia. Jadi dia tak boleh kata macam buang masa sungguh lah. Orang lain yang kita tak jumpa tak pergi. Keutamaan kita susun sebab dia abang, sebab dia kakak. Dia kena faham. Mak sakit, dia kena faham. Kena ada rundingan keluarga. Kadang-kadang urusan kita dengan suami kita, dengan mak kita, sebenarnya melibatkan kakak kita juga. Sebab kakak tak nak jaga. Sebab abang tak nak ambil tanggungjawab. Semua kena kita lah asyik bergaduh dengan lelaki kita. Kena dilihat. Saya bercakap ni soal, kalau inilah isunya, keharmonian, suami, mertua, sebenarnya isu kekeluargaan yang kena disokong dan didokong oleh institusi itu dengan sebaiknya. Jadi, macam itulah, berunding elok-elok, ya. Supaya tidak ada konflik sebaik-baiknya. Wallahualam. Tu bila Ustazah sebut macam tu, dia ada quote Mak Saleh tu kan, yang kata, happy wife, happy life. Ya, betul. Okey, seterusnya saya nak raikan soalan daripada hadirin muslimat kita di Facebook Ustazah, di Facebook Surau. Salam admin, minta tolong sampaikan kepada Ustazah berkenaan hadis pintu syurga dibuka untuk isteri yang taat suami. Apakah hukumnya jika isteri minta cerai dari suami kerana merasakan dirinya tidak dapat taat lagi kepada suaminya? Itu Ustazah. Okey, baik. Di sana juga ada satu hadis kan yang menyebut mana-mana isteri yang minta cerai pada suami tanpa sebab lah.
maka dia tak cium bau syurga. Kita tengok dulu ya, step by step. Okey, tarik nafas panjang-panjang. Bau kambing, ya Allah, mencabar Ini belum yang 100 tahun bau perjalanan tu. Ya. Asasnya memang tak boleh tuan-puan seorang isteri minta cerai daripada suami dia. Ini tak patut jadi tabiat, tak patut jadi kebiasaan. Andai kata ada fasa-fasa yang tiba-tiba dalam rumah tangga kita, mungkin fasa tekanan ke apa, kita banyak keep on minta cerai. So kita beristighfarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dasar dan asasnya memang ini satu perbuatan yang keji. Mindset nak cerai ni benda yang keji tuan-tuan. Ya, sebab kita berumah tangga ni untuk bina, untuk bangunkan. Baik, yang tu kita kena faham. Tak nak kita ni sikit-sikit hantar saya balik rumah mak saya. Nak cerai kan. Bahkan tuan-puan, secara jujur lah ya, Ustazah kahwin dah 25 tahun. Selepas 25 tahun tu kita akan terasa tuan-puan macam, kita akan rasa macam bangga lah. Kita tabik hormat lah kat suami kita, sebab perjalanan 25 tahun ke 30 tahun tu maknanya dia tak pernah lafazkan cerai walaupun sekali. Walaupun kadang-kadang ada waktu-waktu genting dalam rumah tangga tu yang mungkin isteri tu dia minta dilepaskan, tapi suami tu pegang betul-betul tuan-puan. Kalimah cerai tu makna tak diceraikan. Nanti hujung hidup ni kita akan terasa. Itu satu kekuatan yang sangat luar biasa. Suami tu menahan perkataan cerai. Sama juga. Seorang isteri kena berazam tuan-puan untuk tahan daripada mudah-mudah minta cerai. Sebab kita takut dengan tadilah ya, hadis yang kata sengaja minta cerai ni, ya, itu boleh tak cium bau syurga. Tetapi di sana sahabat-sahabat sekalian, kita tak menafikan ya isu-isu atau masalah-masalah yang berlaku dalam rumah tangga yang Islam memberikan jalan keluar kepada isteri itu untuk bubar perkahwinan tersebut. Sebab ada juga suami tak bertanggungjawab. Dia ikat dengan perkahwinan tapi dia tak nak jaga. Tapi dia menyeksa, tapi dia menekan. Setiap orang ni ada kemampuan masing-masing tuan-puan. Kalau dah tak mampu, nak paksa macam mana? Mana Mak Haji umur 70, suruh naik roller coaster. Yang paling laju tu Ferrari kat Abu Dhabi tu. Muntah belahah dia kan. Datang ambulan. Kemampuan ni kita kena faham. Tak semua orang mampu tuan-puan. Jadi kalau sampai tahap sudah di luar batas kemampuan, bahkan dibimbangi dengan segala sin-sin yang berlaku ni, memang nampak tak boleh dah ni. Ya, dah kurang ajar dah. Dah hilang akal dah. Dah sakit mental dah. Dah telan ubat dah. Mana lagi jalan keluar dia? Berpisah. Bercerai. Tapi suami tak nak lepaskan. Maka timbullah cerita mohon dilepaskan. Memang senang cerita tuan-puan, mohon dilepaskan ni. Cakap dengan tuan punya badan. Cakap, bang, lepaskanlah saya. Kalau dah sampai tak boleh dah tuan-puan. Dah mudarat dah. Dah mudarat sangat dah. Maknanya apa dia? Nak ambil paling ringan mudarat apa dia? Berpisahlah. Ni kan silap-silap kan. Jadi macam kes-kes yang tengah tidur, tembak dengan senapang patah. Tuan-puan ingat tu benda proses tu berlaku sehari ke? Dah lama tu. Dibiar-biar. Takut dah hilang kesabaran. Jadi, mungkin isteri tu akan minta, bang, lepaskan saya. Tak nak lepas. Bila tak nak lepaskan tu, berhenti daripada minta macam tu. Nanti nampak macam kita ni minta. Kita kena pergi pada satu step yang lain. Ini kalau solusi tak boleh cari yang lain lah, ya. Melalui undang-undang lah mahkamah. Ya. Soalan tanya boleh tak keluar daripada rumah? Nanti kita jawab ya. Ustazah bukan ajar suruh bercerai ya. Tuan-puan faham. Ini kalau misal kata memang dah tak boleh. Ya, memang dah tak boleh. Kita tahulah kemampuan. Boleh terus ke tak boleh terus. Dah memang dah kurang hajar, dah tak apa segala macam. Maka jalan dia ada beberapa jalan.
Antaranya adalah fasakh. Tapi fasakh ni satu yang berat ya tuan-puan. Saya tak tahulah kenapa ayah Ustazah, mak ayah Ustazah, dia pernah cakap dengan kami adik-beradik. Ustazah pun terfikir juga apa yang mak ayah cakap. Masa tu ada cerita-cerita orang minta fasakh. Abah pernah cakap dengan mak, abah dengan mak tak nak dalam keturunan kami ni ada yang minta fasakh dengan suami dia. Ustazah tak tahu tuan-puan kenapa. Tapi ayah Ustazah ustaz ya. Kenapa bagi ayah Ustazah macam satu yang ayah Ustazah tak nak terima benda tu. Ustazah tak tahu kenapa. Ustazah pun tak sempat nak tanya. Tapi Ustazah ingat benda tu. Kenapa ya abah macam cakap janganlah sampai ada keturunan abah ni yang anak perempuan ke apa ke pergi minta fasakh. Ustazah pun tak tahu kenapa. Tapi dalam Islam boleh tuan-puan. Sekiranya memang kita sudah dizalimi. Ya, itu satu jalan juga hak. Mungkin ayah Ustazah cakap tu supaya kami ni cari jalan lain dulu. Andai kata ada masalah, cuba cari jalan lain. Fasakh ni macam yang terakhir tuan-puan, sebab bicara dia terpaksa buka rumah tangga kita. Jadi tak sedap lah yang tu kan. Ya Allah. Tuan-puan, percuma pergi buka cerita rumah tangga kat media sosial. Ya. Belum bukannya fasakh, tapi pergi buka cerita. Aduh, orang yang nak masuk fasakh tu pun takut. Nak buka cerita, pergi buka percuma. Kenapa? Sangat tak bagus. Sangat tak elok. Ya. Dan yang kedua, ada cara lain dalam enakmen undang-undang keluarga Islam. Namanya hakam, proses hakam. Proses hakam ni nampak lebih tertib. Dia seolah-olah suami isteri tu memberikan satu, memohon pertimbangan mahkamah atau hakim ataupun kumpulan-kumpulan yang ada otoriti untuk melihat apa yang telah berlaku dalam rumah tangga dia dan menentukan apa yang wajar. Itu Ustazah bagi pandangan Ustazah pada proses hakam tu. Maksudnya dia bukan minta cerai tuan-puan. Dia minta, tolonglah tengok apa yang dah berlaku dalam rumah tangga kami. Apa hak yang saya ada. Macam tu. Sebab itu, keputusan nanti setelah ada jawatan kuasa pendamai, jawatan kuasa perunding. Kalau semua tu dah tak jalan dah, baru nanti diputuskan oleh hakim. Itu nampak lebih soft lah, lebih cermat lah. Ya, maksud dia bukan minta cerai. Tolong tengokkan ni rumah tangga aku ni. Macam tu maksud dia. Jadi ada jalan dia tuan-puan. So, daripada minta-minta menjerit-jerit nak minta cerai sampai orang sebelah pendengar tu, cuba fikir satu yang lebih bermaruah. Sekiranya memang rumah tangga itu tidak dapat dilangsungkan lagi. Jangan tinggal dua perkara ya tuan-puan. Istisyarah, istikharah. Nak buat keputusan cerai berai ni besar mesyuarat dengan orang terdekat, ahli keluarga, dan istikharah, minta petunjuk Allah. Kalau dua-dua tu nampak ke arah tu, nak buat macam mana? Mungkin qadar Allah juga. Mungkin itulah satu ketentuan Allah SWT. Ya, bahkan kita tak boleh pandang hina kepada perceraian. Boleh jadi perceraian tu mengantarkan dia kepada takdir yang lebih baik lagi untuk dia. Wallahu'alam. Oh, tadi soalan. Oh, ada Boleh tak keluar rumah? Keluar rumah kalau ada kemudaratan. Dia kena ada sebab lah. Ya, katalah seseorang tu dalam proses perceraian, dia nak keluar rumah kerana bimbang keselamatan dia, kemudaratan dia. Itu dia boleh. Ya, tapi maknanya kena kemas jugalah sebab-musabab tu kan. Kalau tak nanti satu pihak yang lain akan filekan nusyus pula. Jadi kita tu kena ada sandaran juga hukum kenapa kita keluar. Ya. Dan kadang-kadang dalam proses hakam, dia perlu juga sampai macam keluar. So dilihat dah tak boleh dah duduk serumah macam tu. Wallahualam. Adalah banyaklah ni cerita undang-undang ya tuan-puan ya. Tapi sebenarnya perempuan pun kena faham juga, kena tahu juga supaya kita ni tak sampai hilang akal tuan-puan. Ada ramai orang hilang akal kan dengan rumah tangga ni. Ya, ada ramai orang sampai dah macam-macam penyakit tuan-puan. Jadi kita kena nampak Islam memberikan jalan keluar. Jalan keluar yang Islam bagi ni, baik pada lelaki, baik pada perempuan, semua ni untuk menjadikan kita ni bertanggungjawab.
Kamu jangan fikir boleh buat orang macam ni senang-senang ya. Dia ada jalan keluar. Faham tak? Orang akan tanggungjawab kan? Sama juga di pihak isteri pun. Jangan buat suami dia macam-macam. Suami pun ada jalan keluar juga. Melihat setiap orang ada hak, kita akan jadi lebih bertanggungjawab. Yang selalu orang buat orang ni, tuan puan, dia tak nampak hak orang tu. Dia dera orang tu, dia seksa orang tu, dia tekan emosi orang tu, dia tak tahu. Orang tu ada jalan keluar. Dan orang tu pun mungkin tak tahu. Duduk je kat rumah kena belasah. Tapi bila dia tahu, orang ni ada hak dia, ada jalan keluar, so dia berhati-hati. Dia lebih bertanggungjawab. Itu keadilan Islam. Kena dilihat secara yang sangat lengkap, sempurna, syumul. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ada lagi soalan? Kita raikan satu lagi. Tak akhir ya. Sila. Ini soalan adik ke soalan orang? Kemesyuarat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Nama saya Sofia. Izinkan saya bertanya soalan. Seperti mana hadis Rasulullah SAW tentang mana-mana wanita yang menjaga solat, yang menunaikan solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan diri dan juga taat pada suami. Saya ingin bertanya tentang bagaimana kami para wanita yang masih tidak mempunyai suami. Tak apalah, ambil yang lain tu, ambil yang solat, ambil yang puasa, ambil yang menjaga kehormatan diri. Mungkin pada menjaga kehormatan diri tu lebih besar lagi. Ya, sebab belum lagi ada suami. Yang maksud dia macam ni, kita kan tuan-puan, kita kena letak asas paling besarnya adalah Allah tu maha adil. Tak pernah menzalimi sesiapa pun. Betul, kadang-kadang ceramah pasal anak-anak. Ada yang datang dengar, anak tak ada. Nanti mestilah approach penceramah, Ustazah tu cerita pasal anak. Dia kan dah tajuk dia tu. Tapi orang yang tak ada anak ni kena faham bahawa di sana ada jalan, ada ruang yang Allah nak dekatkan dia dengan syurga pada cara yang lain, jalan yang lain. Bahkan kesabarannya tak ada anak. Kesabarannya mendengar ceramah tentang anak. Dengar. Tak ada nak apply. Nak buat macam mana anak tak ada? Tapi kesabarannya, ketahanannya, bahkan kesetiaan dan kesediaan yang mencari ilmu. Bagaimana untuk jaga anak. Koklah nanti Allah bagi juga anak. Masya Allah, baiknya dia. Itu mengangkat dia darjat di sisi Allah SWT. Yang penting tu kita yakin Allah maha adil. Kita tak ada suami. Dengar cerita, kalau orang ada suami ni semua ibadah dia berganda-ganda. Habis tu kita tak ada, sabar kita berganda-ganda. Tuan puan ingat senang orang tak ada anak untuk melihat orang bawa anak kecil, ambil gambar lagi, pakaikan itu, pakaikan ini. Ya Allah. Ustazah masa anak sulung Ustazah, lambat sikit dapat anak 2 tahun. Ustazah pun rasa, padahal anak kita yang tak dapat anak. Terasa. Lepas tu dia pula asyik ambil anak orang, bawa balik rumah, ambil anak buah lah, bawa balik rumah dia lain. Kita rasa kesian. Ya? Maknanya kita tahu, kena kuat jiwa tu tuan-puan. Tu baru 2 tahun. Bayang kalau 10 tahun, 20 tahun. Hati dia kena kuat. Tiap-tiap kali mendengar orang bercakap soal anak. Ada yang tak nak balik kampung hari raya. Sebab tak ada jodoh lagi. Sebab tak ada anak lagi. Kenapa? Tak tahan. Ni orang duk bertanya ni. Jadi buat keputusan tak payahlah balik kampung, tak payah jumpa orang. Ya? Sebab tak tahan. Jadi bila dia tahan dengar orang asak dengan soalan tu, pahala dia besar. Sabar. Kita yang ada anak belum tahu boleh sabar pada kedudukan itu. Sebab Allah ni bagi kita ni sesuai dengan kemampuan kita. Ya? Kawan Ustazah tak kahwin, umur dah 60 dah tuan-puan. Duduk seorang-seorang kat rumah tu. Cuba kita duduk seorang-seorang. Jam kita tuan-puan. Cakap dengan dinding dengan tiang sudah kita. Tapi dia boleh berpuluh tahun seorang-seorang. Masya Allah dia sabar. Jadi masing-masing akan dapat bahagian. Masing-masing. Ya Allah maha adil. Wallahu'alam. Ustazah, Ya, ada ada satu lagi soalan Ya, kita sila. raikan di Facebook ya Ustazah. Baik. Mungkin penutup, mungkin ada ayat yang Ustazah nak tinggalkan kenangan buat kami supaya kami semua ni layak menjadi wanita yang dirindui syurga juga. Jadi soalannya Ustazah, bagaimana kita nak merancang emosi supaya jadi stabil walau apa pun ujian melanda? Ustazah, silakan.
tentang pengurusan emosi ni satu tajuk yang besar dan Ustazah memang suka berkongsi tentang ni sebab mungkin bidang Ustazah pun bidang psikoterapi Islam kejiwaan, tapi masa kita sangat terhad. Ustazah akan cakap apa yang diingat sekarang lah antara lain adalah tuan-puan kena kuat sayang pada diri sendiri. Sebab diri kita ni terlalu bernilai. Soal taat dan manfaat tu diri kita lah. Kita nak taat kepada Allah, tu maksudnya diri kita. Kita nak manfaat kepada ummah, tu diri kita. Kita tak dapat buat kalau kita sakit. Kita susah nak buat kalau sakit, susah nak buat kalau kita depression, susah nak buat kalau kita down. Kalau kita tak ada quality semua tu, ketaatan dan kemanfaatan ni susah. Sebab kita pegang satu prinsip, dengan Allah semakin taat, dengan manusia semakin bermanfaat. So macam mana kita nak buat dua-dua ni? Kita kena kuat. Kita kena sayang pada diri kita. Kita kena limitkan campur tangan orang lain terhadap apa yang nak masuk dalam diri kita. Kita bagi tak orang suap kat mulut kita apa saja? Tak. Suap pun tak payah. Saya boleh suap sendiri. Kan? Mesej suap. Apa pula? Saya suap sendiri lah. Kan? Itu pun kita boleh hadkan orang. Tapi kenapa kita bagi orang masukkan macam-macam dalam kepala kita? Kenapa kita bagi orang masukkan macam-macam dalam hati kita? Nanti kita yang terbeban untuk menanggung rasa tu. So kita limit kan? Ini toksik tak ya? Ini negatif tak nak? Seumpama kita jaga mulut kita tuan-puan daripada orang masukkan macam-macam, orang suruh kita pandang. Kita tak nak pandang. Okey, kita kena ada kekuatan tu untuk fikiran kita, untuk hati kita, untuk emosi kita. Saya tak nak fikir benda tu. Saya tak nak rasa yang seperti itu. So kita kena kuat tuan-puan sekalian. Ya, baru kita dapat control. So kita sayang diri kita. Orang lain nak menjahanam kita, suka hati dia lah. Kita sayang diri kita. Kita nak gembira, kita nak bahagia. Contoh tuan-puan, ada kadang beberapa tempat ceramah yang memang panas sangat. Buat kat Padang, tengah hari panas. Jadi macam sengaja kan? Ya, macam bukan sengaja. Tapi maknanya itu memanglah semua sebab panas lah. Ya. Kadang-kadang ini saya cerita benda realiti seorang manusia biasa kan. Kadang macam, ya Allah panasnya. Lepas tu bisik, Ustazah ceramah kita 2 jam. Ya Allah. Ni yang ceramah ni bukan orang muda ni, acik-acik nenek-nenek ni. Ya, tengah-tengah panas tu kan. Pasal migraine pula. Selalu migraine kalau panas sangat. Tapi kita kena sayang diri kita. Kenapa? Walaupun masa tu sekejap je, lepas tu kita balik rumah. Dah kan tak jumpa dah orang tu pun selalu. Tapi kita kena appreciate nilai diri kita. Jangan dek kerana panas nanti muka aku masam. Jangan dek kerana panas hati dah tak ikhlas. Jangan dek kerana panas. Sebab saya fikir macam ni. Kita nak berjemur kat sini 4 bulan ke? Tak. Boleh jadi 2-3 jam je. Tak boleh ke 2-3 jam untuk manis muka? Kalau kita kata boleh, manis muka. So kita kontrol diri kita. Sebab kita kena tahu apa natijah dia, kesan dia. Ya? Dan kita kena appreciate orang-orang yang kita jumpa. Banyak benda sebenarnya, banyak cara berfikir yang sebenarnya membantu kita jadi orang lebih baik. Kita nak beremosi kan? Sampai habis orang lain semua tahu yang kita ni sedang stres, sedang sedih. Pada Ustazah, sangat tak berguna. Ya, tak berguna pun. Sebab kita appreciate pertemuan kita dengan setiap orang. Orang patut rasa bahagia dengan kehadiran kita. Dah. Soal kita nak sedih ke apa, itu urusan kita, selesai masa lain. Datang sini bukan bawa kesedihan. Contoh macam tu lah, ya. Tapi kita nak apa dia? Masya Allah, silaturahim ni nikmat, rahmat, bahagia. Semua tu akan bantu kita kawal emosi kita. Ya, jadi apa yang saya kata tadi, yang pertama, sayang diri kita. Biar yang datang daripada diri kita sesuatu yang baik, yang masuk kepada diri kita juga adalah sesuatu yang baik. Itu tanda orang sayang diri dia. Yang kedua, personality kita tuan-puan. Setiap orang ni ada personality masing-masing. Kita tengok orang kiri kanan kita. Lain ya? Kita pandang orang kanan senyum. Gila. Pandang orang kiri. Lah. Sama-sama kena pandang. Tapi
personality. Betul tak? Ada orang kita pandang dia tu senyum. Ada orang kita pandang dia, apa? InsyaAllah, lain betul personality. Personality ni mempengaruhi kita, tuan-puan. So, kita dah belajar, dah ada ilmu sikit-sikit. Personality ni kenalah ada adjustment. Kenalah ubah sikit. Jangan asyik guna perkataan, saya nak macam ni, mana keturunan saya macam ni. Habis tu tak adalah guna ilmu. Tak adalah guna pergi belajar. Kalau itu alasan yang kita nak pegang sampai tua. Betul tak, tuan-puan? Adjust lah. Ustaz cakap sungguh, tuan-puan. Personality ustazah, yang ustazah analisa lah. Ustazah ni macam introvert. Hampir macam tu lah. Sebab ustazah lebih senang bersendirian. Memang suka. Enjoy sangat. Lebih enjoy. Tak suka orang pandang. Tak suka. Lebih suka sendiri. Kalau buat kerja, lebih suka kerja belakang tabir sebenarnya, tuan-puan. Suka. Anda kata tak jadi ustazah akan jadi penggubah bunga. Ya. Pengubah bunga bukan duduk kat sebelah bunga 24 jam. Tak dah awak balik. Kan? Ataupun jadi orang yang dekor-dekor ni. Suka benda-benda yang macam tu. Ya. Ataupun suka buat lagu, gubah lagu. Itu semua orang belakang tabir, tuan-puan. Tapi, qadar Allah Allah susun kita untuk ke depan. Daripada kecil selalu masuk pertandingan. Setiap kali masuk pertandingan, stres. Sampai ketua. Ya. Tapi nak bagi tahu, adjust. Jangan asyik kata saya introvert. Benda siapa tak nak dengar dah orang asyik kata saya introvert, saya extrovert. Adjust. Allah bagi kita ilmu sikit sebanyak pengalaman. Sesuaikan. Introvert ke extrovert ke, sesuaikan. Jadi, kadang-kadang orang yang terlalu jiwa-jiwa ni, macam ustazah, terlalu kuat emosi, lebih mudah stres. Daripada orang yang macam huha-huha sikit ni. Jadi ustazah suka bila berkawan, cari semua yang introvert. Sudahnya jadilah usrah kita tu sedih. Macam ni tau. Jadi macam ni tau. Assalamualaikum, salam tu lama terus. Dua-dua menangis. Masing-masing tu tak apa benda yang faham sama dia. Dia ustaz tak nak lah, tuan-puan. Membazir air mata ustazah lah. Betul ustaz kata. Baik ustaz kawan dengan orang yang boleh sampai. Ni macam ni. Elok macam tu. Elok. Tak nak nangis. Elok kawan dengan orang yang macam garang sikit kan. Ya. Adjust. Emosi ni berkait dengan personality kita. Ya. Saya suka tengok personality orang yang riang-riang, yang ceria-ceria, kan? Sebab tak payahlah sedih memanjang, kan? Jadi kita tu buat adjustment kepada personality kita, lebih mudah terhibur, menyenangkan. Personality yang terlalu cerewet, lebih stres daripada orang yang tak cerewet sangat. Adjust. Ini tuan-puan sekalian, cubalah rasa buat program orang cerewet. Pengsan. Alhamdulillah lah, Ustaz tak adalah cerewet sangat. Nak buat kenduri kahwin anak-anak, senang je. Alhamdulillah. Ya? Anak saya sampai risau. Umi, kita ni tak banyak mesyuarat ni. InsyaAllah. Jadi nanti. Ya? Contohnya mungkin di pihak satu lagi. Umi, bahagia orang sebelah sana dah mesyuarat kali ke-17. 17 kali. Mesyuarat lama-lama sangat. Banyak-banyak. Kita ni tak nak mesyuarat. Dah lah tu insyaAllah tak apa. Umi dah hello dah. Orang pelamin pun dah hello macam tu je. Senang je tuan-puan. Tak ada pun nak payah-payah. Hantar gambar je lah. Saya kata macam tu, hantar gambar. Kadang-kadang malam tu baru saya tengok. Okey, Alhamdulillah. Selalu Allah bantu elok je. Tak nak susah-susah sangat. So orang pun senang buat urusan dengan kita. Kita tak stres, dia pun tak stres. Cuba cerewet tuan-puan. Saya nak warna pink ke arah merah-merah tapi oren. Pengsan orang mencari. Ustaz cantik okey lah. Betul lah kata. Ustaz tak ada. Apa warna tema? Tak ada. Macam ni kan anak nak kahwin kejap lagi. Anak tanya, Umi kita punya warna tema baju nak pakai hari ni apa? Pakai je baju raya hari tu. Saya kata. Senang cari. Baju raya hari tu kan kita boleh pakai sekali. Kita pakai kenduri kahwin. Mudah kan je tuan-puan. Ya, saya tak suka memberat-beratkan benda yang tak berat. Tak usah diberat-beratkan. Ini dah membazir satu hal. Pakai je. Lepas tu dia kata habis tu kenduri yang belah sini pula tak ada tema. Tema kita colourful. Baju warna apa pun tak apa. Saya tak suka beban tuan-puan. Sebab apa? Biarlah otak kita nak guna benda lain.
Biarlah masa kita nak guna benda lain. Benda yang kita boleh take it easy, simple-simple je lah tuan-puan. Sederhana je hidup ni. Itu yang membantu untuk kita akan dapat lebih okey lah emosi Personality sederhana, tak cerewet. Wallahualam. Okay, Alhamdulillah. Berakhirlah sudah